Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam malam puaka guys. So aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yes, kita sudah pun sampai di episod akhir Misteri di Sebalik Kampung KSK guys. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua geng puaka yang telah pun menonton episod 1 dan juga episod 2. Dan yang mana belum lagi tengok, aku sarankan korang pergi tengok dulu episod 1 dan juga episod 2. Sebab kalau korang nak faham dan penuh penghayatan untuk episod 3 ni, better korang tengok episod 1 dan episod 2 dulu. Jadi tak nak lengah masa, sebelum aku mulakan kisah pada hari ni, aku nak korang tekan button subscribe dan show your support. Jadi geng puaka, aku harap korang dah bersedia. Inilah yang kita tunggu-tunggukan, persoalan apa misteri di sebalik kampung KSK ni. So let's go guys. Malam puaka guys. Let's go. Alhamdulillah, kita telah pun capai ke kemuncak cerita. Yes, misteri di sebalik kampung Amboi. Beriu tu. Belum dengar lagi. Misteri di sebalik kampung KSK. Inilah yang orang nantikan. Segala persoalan yang kita dapat daripada episod 1 dan juga episod 2 bakal terjawab di episod akhir ni. Aku recap sikit. Permulaan kisah kita dah tahu dah bahawa Roy dengan kekasih hati dia si Intan ni ingin mendapatkan restu daripada ibu Roy. Jadi Roy ni dia bawa Intan balik ke kampung dia yang dipanggil kampung KSK, ataupun seperti yang kita dah tahu, kampung 1000 kubur. Itu pun menjadi satu misteri juga yang kita bakal jawab dalam episod 3 ni. Dan apabila dah jumpa, sesuatu terjadi kepada Intan yang membuatkan Intan ni dia terbaring kaku, tak sedarkan diri. Dalam episod 2 pula kita dah tahu yang Roy mengalami satu mimpi. Mimpi di mana yang menyeramkan bahawa kepala Intan sampai tergolek ke tanah, dipenggal. Lepas tu apa misteri di sebalik mimpi Roy ni? Adakah mimpi Roy ni membawa makna ataupun memberi Roy jawapan kepada apa yang kita semua tunggu-tunggu, iaitu misteri di sebalik kampung KSK ni. So aku tak nak lengah masa, aku harap korang pun dah bersedia. Tak sabar. Kita teruslah kan, part 3 misteri kampung KSK. Selepas sahaja Roy terkejut, dalam keadaan terkejut apabila perempuan yang terikat dekat tiang yang betul-betul berada terpacak di atas pentas tu, apabila kepala perempuan tu tercabut, bercerai roh daripada jasad, jatuh dan wajah tu bertukar kepada seorang perempuan yang Roy tak kenali, kepada kekasih hati dia, iaitu Intan. Jadi seperti episod 2 kita dah tahu, selepas Roy nampak kepala Intan betul-betul jatuh tergolek dalam keadaan mata yang terbuka luas dan lidah terjelir, Roy terduduk ke belakang. Kita boleh bayanglah perasaan Roy ni teramat takut time tu. Seolah-olah Roy tak dapat bezakan adakah itu mimpi ataupun realiti. Jadi Roy ni terduduk sambil air mata dia dah mula mengalir lah. Sebab teramat takut tengok. Lain lagi pula takut bercampur tak percaya sebab kekasih hati kan, girlfriend kan, kepala tercabut macam tu kan. Dalam perasaan takut sangat, dia pejamkan mata dan dia jerit Allahu Akbar. Kuat dia jerit Allahu Akbar. Dan tiba-tiba Roy mata dia terus terbuka dan Roy terkejut sebab apa? Sebab keadaan pada awalnya dia berada di atas pentas dalam keadaan takut, menggigil. Dia sekarang ni berada di situasi dan juga keadaan sekeliling dah berubah dengan sekelip mata. Jadi pada masa ni Roy dalam keadaan terbaring, tetapi bukan terbaring di atas pentas. Sekarang ni Roy terbaring, betul-betul terbaring di tengah-tengah jalan yang berpasir. Aku boleh cakap macam kawasan tanah lah. Roy perasan bila dia memalingkan kepala dia ke kiri dan ke kanan, dia nampak di kiri dan kanan dia terletaknya 2 buah rumah kampung yang terdiri daripada papan rumah kampung lama lah, yang buat daripada papan kayu-kayu lama kan. Apa yang membingungkan Roy, keadaan penduduk kampung yang macam aku cakap tadi, tengah bersemangat, bersorak apa semua, memegang obor. Sekarang ni dia macam kawasan yang normal. Sebab di rumah di belah kiri, Roy nampak ada penduduk kampung yang terdiri daripada makcik-makcik tengah duduk di tangga sambil bergosip, membawang apa semua.
ada budak yang tengah bermain gasing, dan di belah kanan pula ada remaja-remaja kampung yang berpakaian macam dia juga, yang pakai baju bandel apa semua, dah tak ada dah, macam cerita lama-lama, kira dah macam biasa dah. Tetapi dia tak tahu adakah ini kampung Seribu Kubur ataupun kampung lain, sebab dia tak pernah tengok ataupun tak pernah berada di kawasan tu. Jadi apabila dia tengok macam tu, Roy pun dah mula bangun daripada terbaring. Dia dah mula bangun dan dia pun kibas baju dia, sebab ada pasir-pasir yang melekat. Dia kibas baju dia dan dia terus memandang ke kiri, ke kanan, tengok gelagat orang kampung yang tengah main sepak takraw. Remaja tu tengah main sepak takraw apa semua. Dia tengok budak ni tengah ceria, tanpa pakai baju, main gasing. Tetapi sebaik sahaja dia dalam keadaan dah mula tenang macam tu, tiba-tiba Roy ni dikejutkan dengan satu angin yang teramat laju daripada belah kiri. Daripada belah kiri, daripada belakang ke depan, dan Roy sempat menjeling. Dia perasan lelaki ataupun susuk tubuh ni berpakaian hitam, berjubah hitam, terus meluru daripada arah belakang, foam dengan pantas ke depan dan tepat berdiri membelakangi Roy. Jadi pada masa tu Roy tak perasan muka dia, tetapi lelaki ataupun susuk tubuh yang Roy nampak ni, yang berjubah hitam ni, tinggi dia adalah tinggi, aku boleh cakap tinggi seorang lelaki. Tinggi seorang lelaki yang amat memelikkan Roy. Sebab apa? Sebab susuk tubuh ni, dia bukan sahaja berpakaian hitam, tetapi dia juga berselubung, seolah-olah macam berselendang hitam. Dia berselendang hitam, berdiri membelakangi si Roy ni tadi. Jadi bila tiba-tiba susuk tubuh ni yang berdiri di hadapan Roy beberapa meter sahaja, mula memalingkan badan dan juga kepala dia perlahan-lahan menghadap ke arah Roy, yang pada masa tu hati dia dah mula berdebar, dah mula takut, dah mula berdebar. Dan apabila kepala tu memalingkan muka dia, macam ni macam ni ni susuk tubuh. Alamak, ni susuk tubuh dia. So korang boleh bayang susuk tubuh tu memaling ke arah Roy. Roy macam astaghfirullahalazim, setan. Roy yang dalam keadaan takut apabila ternampak kelibat lelaki yang bertubuh sasa ni memalingkan kepala dia, dan sekarang ni lelaki tu betul-betul menghadap macam ni tu Roy, beberapa meter sahaja. Jadi apabila dalam keadaan macam tu, Roy jadi takut dan Roy mula mengambil beberapa langkah ke belakang. Jadi apabila Roy mengambil beberapa langkah ke belakang, dia perasan susuk tubuh yang macam ni turut mengambil langkah mula rapat kepada Roy. Dan seperti keadaan macam ni juga, Roy hanya nampak sebahagian sahaja wajah lelaki ni ataupun makhluk ni senyum dekat dia. Senyum dalam keadaan bukan senyum yang macam nak mengurat. Ini senyum yang menakutkan. So korang boleh bayang keadaan dia. Dan Roy pada masa tu masih tertanya-tanya lagi, siapakah susuk tubuh ni? Siapakah dia? Bila susuk tubuh ni dah mula mendekati Roy, walaupun Roy telah mengambil beberapa langkah ke belakang, Roy daripada masa yang sama dia berasa takut sangat. Tetapi bermacam-macam persoalan yang bermain di fikiran dia. Dia nak tahu siapakah susuk tubuh ni? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Siapakah pemilik wajah senyuman yang amat menakutkan Roy? Jadi Roy mengumpulkan semangat dia, lalu Roy pun menujukan soalan kepada lelaki ataupun lembaga yang bertubuh sasa yang berdiri betul-betul menghadap berhadapan dia. Siapa engkau? Aku di mana sekarang ni? Susuk hitam ni mula menjawab. Maksud dia susuk tubuh hitam ni memberi jawapan. Anak muda, adakah engkau yakin ingin tahu di manakah tempat engkau berada sekarang ni? Dan Roy pun cakap, ya, aku nak tahu. Tapi dalam keadaan takut. Nampak tangan Roy, walaupun dia menunjuk seolah-olah marah, tetapi menggigil mat. Dan susuk tubuh ni tanya lagi sekali, adakah engkau yakin, anak muda? Apabila dua kali lembaga ataupun lelaki berjubah hitam ni tanya Roy, dan Roy dengan penuh yakin cakap, ya, aku ingin tahu siapakah engkau dan di manakah aku berada sekarang ni. Dan sebaik saja Roy berkata macam tu, lelaki berjubah hitam ni tadi tiba-tiba mendepakan tangan dia, seolah-olah ingin menyeru ataupun ingin mengeluarkan satu aura ataupun kuasa. Dan sebaik saja lelaki tu mendepakan tangan dia, Roy perasan awan hitam telah mula betul-betul menghampiri dan berada betul-betul di atas Roy dan juga lelaki berjubah hitam ni tadi. Jadi Roy apabila memandang ke atas, dia nampak awan hitam telah pun berada
di kawasan Roy berdiri tu, dan lagi sekali Roy terdengar suara yang teramat menakutkan. Yang aku cakap dulu, suara yang bersaut-sautan seperti binatang. Nak cakap binatang, tak binatang, tetapi suara tu seolah-olah suara binatang yang tengah mengerang menahan kesakitan yang teramat sangat. Bersahut-sahut, bersambung-sambung. Jadi apabila macam tu, Roy mula perasan penduduk kampung yang macam aku bagi tahu korang tadi, yang berada di belah kanan dan belah kiri, di mana ada makcik, ada remaja yang main sepak takraw, ada budak yang bermain gasing, semuanya dalam keadaan terbaring dan menggigil. Menggigil seolah-olah menahan sakit yang teramat sangat. Jadi Roy lagi sekali dia takut, hampir terjatuh. Dia ambil lagi beberapa langkah ke belakang seolah-olah ingin menjauhkan jarak di antara dia dengan lelaki ni tadi. Dan lelaki berjubah hitam ni masih lagi mendepakan tangan dia. Dan Roy perasan lelaki berjubah hitam ni mulut dia kumat kamit seolah-olah membaca sesuatu. Jadi Roy dalam keadaan takut tu, tiba-tiba lagi sekali guys, dia perasan penduduk kampung ni, dia seolah-olah macam bergilir-gilir. Bermula daripada budak yang tengah main gasing ni tadi, yang tengah menggelupur di atas tanah sambil mengerang. Tiba-tiba budak ni seolah-olah badan dia terangkat terus naik, tidak jejak ke atas tanah. Seolah-olah badan dia, kalau korang nak bayangkan, badan budak ni melengkung. Tangan dan bahagian kepala budak ni menghala ke bawah. Badan dia yang ternaik, seolah-olah ternaik macam tu, naik ke langit. Dan dia tengok selepas budak ni naik, makcik tu naik. Lepas tu yang remaja-remaja kampung ni tadi yang tengah main sepak takraw ni pun terangkat ke langit. Dan keadaan dia orang, korang boleh bayang, masih mengerang, masih menahan sakit. Dan Roy tidak dapat menahan rasa takut dia. Roy terus cakap kepada orang tua ni, ataupun lelaki berjubah hitam ni tadi, berhenti, apa yang kau buat ni, berhenti. Dan lelaki berjubah hitam ni tak mengendahkan Roy, dia tak layan pun Roy. Lelaki berjubah hitam ni, dia meneruskan lagi. Umpama upacara tu dia teruskan lagi. Berkumat kamit mulut dia, makin laju. Pada saat ni, inilah saat yang Roy seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia nampak. Keadaan pada masa ni dah mula tegang, dah mula kucak-kacir lah, aku boleh cakap. Roy yang seolah-olah tidak terdaya, dia seolah-olah tidak mampu. Dia nak cuba rapat ataupun dia cuba menghentikan apa perbuatan lelaki berjubah hitam ni. Tapi pada masa yang sama, dia berasa takut. Takut yang teramat sangat tau. So, lagi-lagi pula apabila dia tengok penduduk kampung ni semua dah mula terapung, tidak jejak tanah, dan dia pun tak tahu nak buat apa. Jadi kali ni dia dalam hati dia hanyalah bertawakal kepada Allah. Sebab apa? Sebab Roy rasa yang apa ni? Dah berkali-kali tadi aku dah tengok kepala kekasih aku putus apa semua. Sekarang ni apa ni? Dan Roy rasa itu cukup menakutkan. Tetapi apa yang berlaku selepas tu membuatkan Roy tergamam dan terkejut beruk, aku boleh cakap. Sebab tiba-tiba badan penduduk kampung ni, setiap seorangnya mula terburai, mula merekah dan terburai, dan kelihatan usus-usus, darah-darah mula menitik-nitik jatuh ke atas tanah. Dan dalam keadaan macam tu, dia seolah-olah macam ada satu makhluk ataupun satu benda yang daripada dalam perut cuba keluar. Dan Roy dapati apa yang cuba keluar daripada perut setiap penduduk kampung tu. Roy nampak ada satu cahaya putih yang seakan-akan perlahan keluar daripada isi perut penduduk kampung ni tadi. Perlahan keluar. Dan cahaya tu tiba-tiba seolah-olah makin malap. Dan pada masa ni lah dia perasan semua penduduk kampung ni secara perlahan, macam korang tengok Avengers tu. Macam korang tengok Avengers, apabila Thanos snap tu, kan kulit dah makin hancur kan. Tiba-tiba perlahan merekah. Kulit penduduk kampung ni semua start merekah. Dan pada masa yang sama, cahaya putih ni mula keluar, merekah sampailah tinggal tulang, dan tulang tu pun hancur menjadi debu. Dan apa yang tinggal rupa-rupanya adalah batu nisan, yang apabila setiap tubuh telah mula hancur, telah mula menjadi debu, batu nisan ni jatuh ke atas tanah dan terpacak terus di atas tanah. Dan pada masa itulah Roy perasan di kiri dan kanan dia yang terletaknya rumah apa semua sekarang telah dipenuhi dengan batu nisan. Dan pada masa itulah Roy telah tahu inilah kampung Seribu Kubur, lokasi di mana kampung dia berada.
Bila keadaan semua dah bertukar menjadi batu nisan dan Roy pun memandang ke kiri dan kanan, dan apa yang dia nampak hanyalah batu nisan putih yang tercacak. Dan pada masa itulah keadaan tidak boleh dibendung lagi. Perasaan takut Roy di dalam hati dia tidak boleh dibendung lagi. Sebab apa? Sebab lelaki berjubah hitam ni tadi terus ketawa dengan begitu kuat. Lelaki berjubah hitam ni gelak. Roy tidak boleh. Pada masa tu dia dah tahu dah. Sebab dia dah teramat takut, dia dah teramat tak tahu apa nak buat. Seolah-olah lelaki ni teramat menakutkan si Roy pada masa tersebut. Dia terus lari selaju yang boleh. Lari sehingga dia tidak endahkan sama ada lelaki berjubah hitam ni akan ikut ataupun tidak. Dia tak palingkan muka dia. Dia lari sekuat yang boleh. Dan tiba-tiba pedebuk, terjatuh, tersadung Roy di atas tanah. Dan Roy tidak sedarkan diri pada masa tu. So apabila macam tu, lebih kurang 5 ke 10 minit Roy tidak sedarkan diri. Apabila Roy dah mula sedar pada masa tersebut, perlahan-lahan dia membukakan mata dia. Apa yang dia nampak adalah atap zinc rumah ataupun atap zinc di dalam bilik dia. Dan Roy mengucap berkali-kali, istighfar berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jantung Roy pada masa tersebut seakan-akan berdenyut dengan laju. Mulut dia tak terhenti mengucap kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keadaan dah membasahi, peluh jantan dah mula membasahi badan dia. Dia dah boleh rasa baju dia dah lenjun. Tetapi sebaik sahaja dia dah mula sedar, dia dah mula membuka mata dia, dia dah mula tahu yang dia dalam bilik, yang diingatkan mimpi tadi tu, lagi sekali keadaan bertukar maksud dia di penjuru katil si Roy ni. Betul-betul aku boleh cakap di hujung katil dia, di bahagian kaki, dia nampak susuk tubuh yang dia sangkakan pada awalnya hanya berada di dalam mimpi, sekarang betul-betul menjadi realiti, tengah berdiri menghadap si Roy di dalam bilik dia. So korang boleh bayang seolah-olah macam ni, okey, susuk tubuh hitam ni berdiri dan masih lagi senyum. Dan Roy masih tak boleh lupakan senyuman yang sama. Jadi Roy pada masa tersebut, daripada baring di atas katil, dia terus angkat badan dia dan bersandar di dinding. Dan dia perasan di belakang dia adalah dinding bilik. Dia dah mula perasan, dia dah tak boleh pergi mana, dia dah tak boleh lari mana. Sebab lelaki tu berdiri, kalau dia lari pun, pintu tu telah dihalang oleh lelaki berjubah hitam ni tadi. Jadi lelaki berjubah hitam ni tiba-tiba cakap kepada Roy, tetapi sebab tu dalam mimpi, lelaki berjubah hitam ni seakan-akan menakutkan Roy. Tetapi pada kali ni, dia seakan-akan ingin menenangkan Roy. Dia cakap, wahai anak muda, janganlah engkau takut kepadaku. Apabila Roy dengar macam tu, Roy cuba. Sebab dia tahu dia dah tak boleh lari, dia cuba beristighfar. Dia cuba juga tenangkan diri dia supaya orang ni ataupun makhluk ni tidak berbuat apa-apa kepada dia. Dan makhluk ni sambung cakap, aku tahu yang engkau mencari jawapan di sebalik segala apa yang telah berlaku kepada engkau. Adakah benar? Dan Roy, sebab dia takut, jadi dia hanya, peluh masih ada lagi, dia hanya menundukkan kepala dia perlahan-lahan. Seolah-olah maksud dia, ya, betul. Jadi orang tua ni ataupun lelaki berjubah hitam ni sambung cakap lagi. Adakah engkau ingin tahu apakah tafsiran mimpi ataupun apakah maksud di sebalik segala mimpi yang engkau nampak yang terjadi pada malam ini? Dan pada masa ni, apabila Roy dengar macam tu, perasaan takut dia dah mula hilang, berganti dengan perasaan ingin tahu. Kira maksud dia bagi Roy, okey, alhamdulillah lelaki ni dah tak menakutkan sangat. Dan Roy dah mula menjawab, ya, saya ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku, apa maksud di sebalik mimpi saya. Lepas tu orang tua ni cakap, sama tak macam mak Roy, sabar Roy, kan? Jangan gebang kan, relax Roy, aku buat terang ni, relax. Sama aja orang tua ni pun, relax Roy, kan? So orang tua ni cakap, apa yang kau mimpi adalah benda yang aku ingin tunjukkan kepada engkau, apa yang berlaku kepada aku 100 tahun yang lalu. Jadi Roy terkejut dan lelaki ni mula cakap, adakah engkau tahu siapakah wanita yang terikat di atas pentas di dalam mimpimu itu? Roy pun cakap, siapakah wanita itu? Aku nak tahu apa.
Dan lagi sekali orang ni cakap, "Lek Roy." Pak Cik Pang kau je kan. "Lek Roy, aku nak cerita ni kan." So lelaki tua ni cakap lagi. Tetapi dalam nada yang dah bertukar. Roy perasan nada suara orang tua ni seakan-akan menahan sebab, menahan sedih. Wanita yang engkau nampak di dalam mimpi engkau, wanita yang telah difitnah melakukan zina, wanita yang telah dihukum oleh seluruh penduduk kampung Seribu Kubur, wanita itu adalah isteriku. Jadi Roy apabila dengar macam tu, alangkah terkejutnya dia. Susuk tubuh hitam yang berdiri, yang cuba menerangkan apa yang berlaku ni adalah suami kepada wanita yang terseksa ataupun yang dipenggal kepalanya tadi. Jadi pada masa ni Roy mencelah. Roy pula menanyakan soalan, apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku dan apa kaitan dia dengan sumpahan di kampung aku ni? Kenapa kampung aku menerima sumpahan ini? Dan orang tua ni ataupun susuk tubuh hitam ni menerangkan kepada Roy, 100 tahun yang dulu aku merantau datang ke kampung Seribu Kubur ini. Aku ingin mencari erti ataupun maksud di sebalik kehidupan. Aku yang pada asalnya tidak mempunyai agama telah diberikan ajaran agama oleh salah seorang penduduk yang cukup baik mengajarkan aku dan menunjukkan aku ke arah landasan yang betul, iaitu isteriku. Tetapi disebabkan aku tidak sama bangsa dengan penduduk kampung di sini, isteriku termasuk diriku telah difitnah. Akibatnya isteri aku telah dibunuh dengan kejam oleh penduduk kampung. So apabila Roy dengar macam tu, pada masa ni Roy pula menahan sebab. Roy pula rasa nak nangis kan. Roy pula macam, lek lah, tanya je. Roy kan, lek lah, tanya je kan. Roy tanya lagi, jadi adakah kaitan sumpahan ini dengan apa yang berlaku kepada isterimu? Dan lelaki ni cakap, sebenarnya apa yang berlaku di kampung Seribu Kubur ini, selepas sahaja isteri aku dihukum dengan begitu kejam, difitnah berzina, difitnah telah mengkhianat kampung ataupun bangsa dia, aku menyimpan satu dendam. Aku menyimpan satu dendam yang teramat sangat kepada seluruh penduduk kampung. Kerana pada masa itu semua penduduk kampung percaya bahawa isteriku telah mengkhianat bangsa dan juga agama dia. Jadi 100 tahun yang lalu, dengan sifat amarah yang tidak boleh dibendung, dengan sifat dendam, aku telah menghukum seluruh penduduk kampung dengan cara semua penduduk kampung telah kubunuh. Sebaik sahaja Roy mendengar jawapan daripada lelaki berjubah hitam macam tu, dia memenggal seluruh penduduk kampung. Jadi Roy tanya dia, jadi apakah sumpahan ni berlaku dan kenapa aku sering kali mendengar setiap pukul 3 pagi kami tidak boleh keluar daripada rumah kami, dan apakah bunyi yang amat menakutkan kami itu? Lelaki berjubah hitam ni menarik nafas seolah-olah ingin menyambung cerita. Dan lelaki berjubah hitam ni pun cakap, banyak amat kau tanya, penat aku nak jawab kan? Tetapi dia jawab jugalah. Dia cakap, dah halang aku muncul ni, aku jawablah. Sebenarnya sumpahan ni berlaku adalah disebabkan dendam penduduk kampung kepada diriku, disebabkan aku tidak dapat mengawal sifat amarah ataupun bisikan syaitan yang menghasut aku untuk membunuh seluruh penduduk kampung. Jadi roh mereka tidak aman. Roh-roh penduduk kampung ni ingin membalas dendam dengan cara membuat satu sumpahan di mana setiap pukul 3 pagi mereka akan keluar mencari sesiapa sahaja penduduk kampung yang masih lagi berkeliaran di kawasan kampung tu dan merasuk mereka kerana ingin membalas dendam kepadaku, seolah-olah tidak puas hati. Pada masa tu sebahagian persoalan Roy telah pun terjawab dan Roy mula rasa yang okey, aku dah mula faham apa sebenarnya yang berlaku. Dan rupa-rupanya Roy cakap dekat lelaki berjubah hitam ni, jadi kampung ini dipanggil kampung Seribu Kubur, adakah mereka ni semua telah dibunuh oleh engkau? Dan lelaki berjubah hitam ni menjawab ya. Jadi daripada keadaan macam tu mula timbul perasaan sedih pula, dan Roy menundukkan kepala dia. Pada masa ni air mata dia dah mula menitik. Sebab apa?
tiba-tiba dia teringat kekasih hati dia si Intan. Tetapi dalam keadaan sedih, ada bercampur dengan marah. Dan Roy terus menanyakan lelaki berjubah hitam ni, tetapi kenapa Intan? Kenapa Intan yang menerima nasib malang ini? Apa yang telah engkau buat kepada kekasihku Intan? Lelaki berjubah hitam ni terus macam, you cannot blame me. You cannot blame me, kan? Apa hal pula? Lek amat, aku nak jawab. So lelaki jubah hitam ni bercakap, kalau engkau ingin tahu jawapan dia, wahai anak muda, apa yang berlaku kepada Intan adalah disebabkan Intan telah melanggar pantang larang yang telah dibuat di kampung ini. Dan kalau engkau ingin tahu, pada masa tersebut, pagi tersebut, kekasih hatimu Intan telah mendengar suara yang amat menakutkan, iaitu suara yang datangnya daripada roh-roh yang tidak aman ni tadi. Kalau engkau ingin tahu, Intan pada masa tersebut pergi keluar daripada rumah engkau untuk melihat daripada mana datangnya suara yang menyeramkan tu. Dan pada masa tersebutlah aku tidak dapat menyelamatkan Intan daripada dirasuk oleh roh yang tidak aman ni tadi. So apabila Roy dengar macam tu, barulah Roy faham itu rupanya yang terjadi. Rupa-rupanya pada malam tu atau pada pagi tu, yang keluarga diorang ingat Intan hanya pergi ke tandas yang berada di ruang dapur. Selepas ke tandas, rupanya Intan telah keluar daripada rumah untuk melihat daripada mana datangnya suara yang bersaut-sautan tu. Macam kucing kan? Macam tu lah yang menyeramkan tu. So sebab itulah Intan dirasuk dan sebab itulah Intan terbaring kaku. Tetapi Roy tidak dapat menahan sedih. Dia menundukkan kepala dia ke bawah sepanjang lelaki berjubah hitam tu menerangkan apa yang berlaku kepada Intan. Roy menangis, lalu Roy menanyakan soalan terakhir. Jadi aku ingin tahu, adakah nasib Intan akan sama seperti nasib isterimu yang telah difitnah dan juga dibunuh? Adakah Intan tidak dapat diselamatkan? So lelaki jubah hitam ni apabila nampak Roy ni dalam keadaan sedih, seolah-olah lelaki berjubah hitam ni cuba menenangkan Roy. Lelaki jubah hitam ni cakap, wahai anak muda, janganlah engkau risau. Aku tahu kasih sayang engkau tiada tolok bandingnya, tiada beza dengan aku sayang terhadap bekas isteriku. Pergilah ke bilik Intan dan engkau akan dapati bahawa Intan telah pun kembali seperti sedia kala. Malam ini telah menjadi saksi, lelaki jubah hitam ni sambung, telah menjadi saksi bahawa aku ingin menunjukkan kepada engkau apa yang sebenarnya terjadi di kampung Seribu Kubur ni. Dan aku ingin menyampaikan amanat yang telah aku sampaikan kepada cucu cicit aku. Jagalah agamamu, jagalah bangsamu. Janganlah engkau senang-senang ditipu ataupun diperdaya oleh syaitan dan iblis. Sesungguhnya mereka tiada kuasa ke atasmu selagi engkau yakin kepada peganganmu. So apabila lelaki tu telah menyampaikan amanat dia, Roy perlahan-lahan mengangkatkan kepala dia dengan air mata yang masih berjujuran ni. Umpama angin, tidak kelihatan lagi lelaki berjubah hitam ni berada di dalam bilik Roy. Roy tak nampak pun dia. Dan jam pada masa tu dah menunjukkan pukul 5 pagi. Jadi Roy cepat-cepat bingkas bangun daripada katil dia, meluru keluar, pergi terus ke bilik kakak dia, si Liza ni, untuk melihat keadaan Intan. Adakah betul apa yang lelaki berjubah hitam ni cakap, Intan telah kembali seperti sedia kala. Dan sebaik saja Roy membuka pintu bilik Intan, Roy dapati kakak dia si Liza dan mak dia berada di samping Intan. Dan Intan telah pun sedar. Dan mereka bertiga senyum melihat Roy. Dan pada masa tersebut mak si Roy ni cakap, Roy, Allah dah selamatkan Intan, Roy. Allah dah selamatkan Intan. Dan pada masa tersebut hanya satu di dalam fikiran Roy, sujud menandakan bersyukurnya bahawa Intan, kekasih hati dia, telah pun selamat dan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi selepas 3 bulan daripada kejadian hitam yang menimpa keluarga si Roy tu, alhamdulillah, Intan dan Roy selamat diijab kabulkan di dalam satu majlis yang dibuat di rumah ataupun di kampung Seribu Kubur tu juga, di rumah Mak Roy ni. Diorang buat majlis, tetamu yang datang terdiri daripada penduduk kampung Seribu Kubur dan juga orang-orang kenalan si Roy dan juga Intan. Dan majlis tu alhamdulillah berjalan seperti biasa. Tetapi dalam keceriaan, dalam suasana yang happy, dalam ramai-ramai tetamu yang hadir, sewaktu Roy bersanding, Roy ternampak di sebalik tetamu yang datang ni, berdirinya lelaki berjubah hitam ni, memandang tepat ke arah Roy.
dalam keadaan senyum. Tetapi perasaan Roy pada masa tu tidaklah takut, tetapi lebih kepada seolah-olah Roy ingin menyampaikan pesanan kepada lelaki berjubah hitam tu, jangan takut. Aku akan jaga amanah yang telah engkau sampaikan kepada aku, dan aku akan terus memegang janjiku bahawa jaga agama dan juga bangsa dan juga keamanan kampung Seribu Kubur ni. Tetapi di sebalik tu, Roy juga tahu dengan kehadiran lelaki berjubah hitam tu, dia tahu bahawa dia perlu menjaga keturunan dan cucu cicit dia selepas ini, dan tidak boleh lupa untuk memesan kepada ahli keluarga dia di kampung Seribu Kubur ni, selepas pukul 3 pagi korang tak boleh keluar rumah, kerana sumpahan kampung Seribu Kubur masih lagi berlaku. Jadi alhamdulillah, begitulah kisah ataupun segala persoalan yang bermain daripada episod 1, episod 2 dan sekarang episod akhir, finale orang cakap. Alhamdulillah, segala persoalan telah pun terjawab. Dan apa yang aku suka pasal misteri di sebalik kampung Seribu Kubur ni adalah pengajaran dia. Betul. Pengajaran yang kita boleh ambil bahawa setiap yang berlaku adalah daripada Allah. Setiap yang berlaku tu telah ada ketentuan dia. Dan kita sebagai manusia haruslah yakin dan haruslah sentiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Dan setiap musibah yang datang adalah, setiap dugaan aku boleh cakap, Allah ingin menguji kita supaya kita lebih taat kepada dia, supaya kita lebih dekatkan diri kepada dia dan menjadi hamba yang sentiasa bersyukur dan juga orang cakap menjaga agama ni. Jadi apa pendapat kau? Sebab kita dah di penghujung dah ni. Okey, apa pendapat kau tentang seluruh daripada part 1 sampai part 3 ni, kisah kampung KSK ni? Silakan. Okey, pendapat aku pasal kisah ni, dia punya jalan cerita dia kan. Okey. Macam episode 1 dia ada dia punya orang kata jalan cerita tersendiri, which yang banyak gila persoalan. Dan kemudian bila sambung ke episod kedua tu pula, dia menjawab yang pertama punya, tapi yang kedua ni lagi bertambah misteri dengan mimpi-mimpi yang Roy terpaksa hadap kan, dan juga untuk dia dapat jawapan kenapa Intan jadi macam tu kan. Tapi bila episod 3 ni, finale ni, dia punya penangan orang berjubah hitam ni memang stylo lah. Dia terus bagi prap, dah ni jawapan kau Roy, kau nak sangat kan. Dia bagi terus dengan pengajaran-pengajaran semua kan tentang apa terjadi dekat dia. Basically memang plot dia padu lah, boleh kata baik gila lah. Aku harap korang semua terhibur dan aku harap korang semua dapat pengajaran daripada kisah misteri di sebalik kampung KSK ni, daripada part 1 hingga part 3. Dan aku ingin pesankan sekali lagi, setiap kisah yang disampaikan dalam malam puaka seram tu, tolak ke tepi. Pengajaran tu yang perlu kita ambil dan juga praktikkan ataupun amalkan. Setiap benda yang ada pengajaran daripada sesebuah cerita yang boleh kita ambil untuk baiki diri kita, tolonglah ambil. Dan aku rasa inilah kisah aku yang pernah aku ceritakan dalam malam puaka yang paling aku cakap yang paling pelik, yang paling panjang, tetapi aku berani cakap inilah kisah yang paling memberi impak daripada segi pengajaran dia sendiri. Untuk akhir sekali aku nak ucapkan, okay, thank you Nas for joining me daripada part 1, part 2 dan juga part 3. Aku harap korang subscribe. Tolonglah subscribe Nas Winchester TV. Okay, Nas Winchester sahaja TV pula aku bagi tambah pula kan. Tolonglah subscribe dan supportlah local YouTuber. So aku harap korang semua dimurahkan rezeki, dan aku minta maaf kalau sepanjang kisah daripada part 1 sampai part 3 kurang menarik ke apa. Aku minta maaf. Aku akan cuba buat yang terbaik, tetapi aku harap korang terhibur. Dan macam biasa, kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Nama aku Zaf. Nama aku Nas. See you again guys. Take care. Stay safe.